Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan dan juga ruang waktu. Dan insya-Allah pada pagi ini kita berada dalam kuliah subuh untuk sama-sama kita mendengar dan mengambil manfaat. Dan insya-Allah seperti mana yang telah dimaklumkan, kuliah subuh pada pagi ini kita akan menggunakan satu risalah ringkas ni, iaitu risalah yang bertajuk 40 amalan mudah menurut sunnah, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ruzaimi Ramli, salah seorang ahli majlis fatwa negeri Perlis ni. Dan dengan sebab kuliah subuh, sebab tu saya ambil risalah ni. Kita tak akan baca benda-benda yang teknikal waktu subuh. Waktu subuh ni kita baca benda-benda yang ringan, tapi adalah manfaat dia. Dan seperti mana yang kita tengok dalam risalah ni, 40 amalan mudah menurut sunnah. 40 amalan mudah menurut sunnah. Daripada tajuk tu kita boleh tengok dah isi kandungan dalam risalah ni. Pertama sekali, amalan-amalan yang mudah dan sesuai dilakukan oleh semua generasi, daripada yang kecil sampailah kepada yang telah, kita kata golongan yang dah tua, semua boleh buat. Dan menariknya dalam risalah ni pula, semua 40 amalan yang diletakkan dalam risalah ni, majoritinya ataupun semua sekali lah hadis yang sahih. Walaupun tak ramai ulama' yang mengatakan hadis satu-satu amalan tu sahih, tapi mesti akan ada ulama' yang sahihkan hadis tu. Itu memang metodologi penulis. Mana cara dia ataupun dia susun buku ni, dia cari amalan-amalan yang mudah, yang disahihkan oleh para ulama hadisnya. Pertama sekali daripada tajuk tu kita boleh tengok amalan mudah. Yang kedua dia sebut sunnah. Pertamanya kita kena faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni semuanya mudah. Semuanya mudah. Itu memang konsep sunnah Nabi. Dia ada yang dinamakan sebagai unsur taisir, memudahkan. Jadi kita kena fahamlah, bila mana disebut saja sunnah, dia mesti mudah dan sesuai dilakukan oleh semua orang. Kalau kita rasa amalan tu orang duk sebut sunnah, tapi dia rasa berat, dan ada setengah golongan je boleh buat, tak semua golongan boleh buat, maka kita tahulah mesti ada something, walaupun disangka sunnah amalan tu. Sebab sifat amalan Nabi ni dia memang meraihkan semua sekali. Dalam hadis Nabi sebut, basyiru wala tunaffiru, berikan berita gembira dan jangan jadikan orang lari bila mana dengar satu-satu benda tu. Maknanya Nabi nak beritahu pada kita, bila mana nak sampaikan satu benda, khususnya benda agama, dia kena ada konsep tu. Busyra, iaitu berita gembira, mudah. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan orang, jangan payahkan orang.
Sebab tu kalau kita tengok bila mana Nabi dia mengajar pada kita amalan-amalan yang kecil, sudah pasti amalan-amalan yang besar pun Nabi ajar. Kalau amalan-amalan yang kecil simple ni pun Nabi tunjukkan perilakunya, maka amalan yang besar yang ada nilai ibadah, maka itu lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Cuma risalah 40 amalan mudah ni dia lebih kepada amalan yang berbentuk harian dan juga amalan yang berbentuk hubungan kemasyarakatan. Kita dengan orang, apa ucapan-ucapan yang Nabi ajar kita sebut bila mana kita bermasyarakat dengan orang. Dan mukaddimah penulis ni dia ada sebut satu kata-kata, iaitu kata-kata yang dipetik daripada Ibn Atta. Ibn Atta seorang tabi'in. Dia kata, man alzama nafsahu adab as-sunnah nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifati wala maqamun ashrafu min maqami mutaba'atil habib fi awamirihi wa af'alihi wa akhlaqihi. Sesiapa yang memaksa dirinya mengamalkan adab-adab sunnah, maka Allah akan terangkan jiwanya dengan cahaya pengetahuan, dan tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada kedudukan mengikuti kekasih Allah pada arahan, perbuatan dan akhlaknya. Itu dia bawa. Dia bawa kepada kita kata-kata ulama tentang fadilat ataupun kelebihan kita ikut sunnah Nabi. Sebenarnya dia ada yang lebih kuat lagi pada kata-kata ni, iaitu hadis. Tak. Okey, iaitu hadis Nabi sendiri. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha, atau kama qala. Lebih kuranglah hadis tu. Nabi kata, naddarallahu mra'an, Allah Subhanahu wa taala cerahkan muka orang-orang yang mendengar sesuatu daripadaku, iaitu hadis Nabi. Kemudian dia sempurnakan, iaitu dia sampaikan dan dia amalkan. Hadis ni, hadis yang dinilai hasan oleh Imam Tirmizi. Hadis ni kata para ulama, fadilat orang yang baca hadis Nabi kemudian dia ikut, Allah Ta'ala akan beri pada dia seri muka. Naddarallahu mra'an, diberikan seri muka. Sebab tu kalau tengok para ulama, khususnya ulama hadis, kita tengok muka dia sejuk rasa hati kita, sebab Allah Ta'ala berikan seri muka. Itu memang jaminan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tu. Okay. Jadi kita kena tahulah, bila mana kita dengar hadis Nabi, kita beramal, maka kita akan dapat kelebihan tu. Itu kelebihan dunia. Tapi yang lebih besar sekali ialah kita dapat syafaat Nabi dengan sebab kita mengikuti amalan tu. Dan kita kena ada sikap. Bahkan itulah akhlak kita dengan Rasulullah. Bila mana kita disampaikan satu hadis Nabi, dan hadis tu pula hadis yang sahih, kita kena ada satu perasaan dalam jiwa kita ni. Pertama, bersyukur, belum mati lagi sempat dengar yang sahih. Itu perasaan yang kena ada. Kita kena tahu itu sepatutnya perasaan yang kena ada. Saya ni belum lagi meninggal dunia, Allah Ta'ala rezekikan dengar juga yang sahih. Itu perasaan yang kena ada. Bukan seperti setengah orang, bila mana dengar satu hadis Nabi, amalan tu pula kontradik dengan apa yang dia pernah buat. Dia pula rasa curiga pada hadis Nabi. Itu perasaan yang tak sepatutnya ada. Sepatutnya kita bila mana dengar hadis Nabi, kita bersyukur. Sebelum kita mati, kenal juga yang betul. Jadi itu perasaan yang sepatutnya kita semakkan dalam diri kita bila mana kita dengar satu-satu perkara, terutamanya perbuatan Nabi ataupun perkataan Nabi yang Nabi tunjukkan untuk kita ikut, kita dapat dengar. Okay. Jadi itu sebagai mukaddimah. Saya nak terus baca amalan pertama yang diletakkan dalam risalah yang ditulis ni. Amalan pertama dia sebut, doa untuk orang yang berbuat kebaikan kepadamu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadis ni sahih. Okay. Itu bila mana seseorang buat baik kepada kita, dia beri pertolongan pada kita, walaupun sekecil-kecil pertolongan, apa yang kita kena balas pada orang yang buat baik itu ataupun orang yang tolong kita tu? Sebutan yang Nabi ajar ialah jazakallahu khairan.
Kita biasa dengar perkataan ni. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Orang buat baik pada kita, orang tolong kita, ataupun orang mudahkan urusan kita, kita sebut jazakallahu khairan. Sebelum ni kita pernah sebut dah. Mungkin kita pernah sebut perkataan ni. Okay. Tapi mungkin sebahagian orang duk ingat jazakallahu khairan ni adab orang Arab ikut duk sebut. Tak. Bahkan itu hadis Nabi. Bahkan itu yang Nabi SAW tunjukkan. Memang kebiasaan orang Arab dia mudah mendoakan orang. Sebahagian orang bila mana dia buat, dia rasa macam biasa je kot benda ni. Sebenarnya kita buat benda ni, kita dah dapat pahala mutaba'ah. Pahala mutaba'ah, iaitu kita ikut Nabi. Dan banyak benda yang kita tak perasan sebenarnya dalam hidup kita ni, amalan tu ada pahala sunnah ataupun Nabi pun dah tunjukkan, tapi kita duk sangka dia ialah norma ataupun satu benda yang manusia biasa buat. Jadi kita duk ingat biasa, semua orang duk buat. Contohnya, tuan-tuan kalau bangun tidur, kita bangun tidur tadi, kita baca satu hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bila mana Nabi tidur ni, bangun daripada tidur, perkara pertama Nabi buat sebelum baca doa, memang kita tahu sunnah Nabi bangun tidur ni baca doa lah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana, itu yang masyhur. Tapi antara amalan yang Nabi banyak buat ialah Nabi akan baca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran dulu. 10 ayat terakhir, ayat 190 sampai ayat 200. Bangun-bangun tidur Nabi akan baca yang tu dulu. Tapi dengan sebab panjang, satu muka setengah kau tengok dalam Quran, tak sempat nak hafal satu muka setengah. Jadi ambil lah yang pendek sikit, iaitu Alhamdulillahillahi. Tapi sebelum Nabi buat benda tu, sebelum Nabi akan yamsahu wajhahu, Nabi sapu muka, Nabi buang benda-benda yang ada di muka Nabi. Ini majoriti orang buat. Bangun-bangun tidur sapu muka. Sapu muka dulu, buang-buang tahi mata dulu, kata. Duk berasa macam biasa orang bangun tidur semua buat. Orang kafir pun buat. Sebenarnya benda tu ditunjukkan dalam hadis Nabi. Sebelum ni kita duk buat lah. Okay. Lepas pada kita tahu benda tu ada hadis Nabi, kita buat tu kita rasa kita sedang mengikuti satu suruhan dia. Satu suruhan. Walaupun dia bukanlah sunnah yang besar, tapi dia juga satu benda yang kita kena hargai. Nabi tunjukkan dan Nabi buat. Perasaan kita bila mana kita sapu muka, bangun tidur sapu muka tu, perasaan kita sedang buat, kita sedang membuka hari kita dengan kita mengikuti sunnah Nabi yang pertama. Yang pertama. Jadi itu benda yang kita kena tahulah. Ada dalam hadis-hadis Nabi ni perkara-perkara yang kita tak perasan. Benda tu simple je, tapi ada pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan. Berdasarkan perkara pertama ataupun sunnah pertama yang disebut sini, iaitu bila mana orang buat baik, kita sebut jazakallahu khairan. Kata para ulama, sebahagian ulama ada sebut, dia kata idza qusirat yadaka bil mukafaah falyutil lisanaka bisyukri wad du'a. Apabila tangan engkau tidak mampu membalas kebaikan orang, maka panjangkanlah lidahmu dengan kesyukuran dan doa untuk memberi kebaikan. Ini saranan para ulama ataupun syarahan para ulama bila mana dia orang syarahkan hadis ni. Dia kata idza qusirat yadaka bil mukafaah, bila mana kita ni tak boleh nak balas satu kebaikan yang orang beri pada kita, tak boleh nak balas timpat, maka panjangkanlah lidah kamu untuk berdoa terhadap orang yang dah tolong tu. Bisyukri wad du'a. Okay. Amalan ini ataupun sikap seperti ni dia agak kurang sikit dalam masyarakat Melayu kita. Masyarakat Melayu kita ni bila mana orang beri pertolongan, dia akan sebut terima kasih lah, terima kasih. Bagus dah perkataan terima kasih tu dah bagus. Okay. Sebenarnya yang Nabi ajar tinggi lagi, iaitu Nabi suruh doakan pada orang yang minta tolong. Dan kalau kita biasa duduk dalam kalangan ataupun dalam kehidupan masyarakat Arab, kita akan tengok antara masyarakat yang kehidupan dia orang ni penuh dengan doa ialah masyarakat Arab. Hak yang tak baik tu semua masyarakat ada. Okay. Sikap-sikap negatif tu. Okay. Tapi pengalaman saya lah, saya duduk belajar di negara Arab ni, antara benda yang kita sentiasa tengok dalam kalangan orang Arab ni, dia orang mudah untuk berdoa. Bila mana contoh
satu orang, macam kita harian kita, doakanlah saya. Doakanlah saya, maknanya mudah urusan. Orang Arab dia akan doa on the spot. Bila mana dia jumpa dengan dia cakap doa akan mudah urusan aku, dia akan doa. Dia akan turun angkat tangan. Macam kita ni nak turun kena semayang dulu. Habis belaka semua baru nak angkat tangan. Okay. Tak, orang Arab dia memang mudah. Hatta naik teksi pun. Naik teksi, turun sampai dekat satu tempat, turun. Maknanya dah sampai ke destinasi yang kita nak pergi tu. Nak turun tu, orang yang naik teksi tu ataupun penumpang tu, dia akan sebut perkataan tu. Allah yutawwil umrak, ataupun Allah yusahhil umrak. Ya Allah, mudahkanlah urusan driver teksi ni. Dan driver teksi tu akan balas, Allah yu'afi, dan Allah juga akan beri pada kamu afiat, ataupun Allah ya'tikal afiat. Ni antara ucapan. Saya dulu tak biasa sebut. Kita belajar tahun 1, tahun 2 tak biasa sebut. Tapi sehinggalah ditegur oleh driver teksi tu sendiri. Sebab nak beritahu amalan tu dah jadi adab. Driver teksi tu kata, aku tengok orang Melayu kalau naik teksi di Jordan ni bisu mulut. Tak macam orang sini. Jadi kita tanya apa ucapan nak kena sebut. Dia kata kebiasaan orang sini akan sebut seperti itu. Jadi something kita belajar daripada masyarakat dia orang. Bahkan kalau kita tengok, ada satu orang ulama, nama dia Imam Malik. Imam Malik. Kita kena belajar daripada banyak orang lah. Imam Malik bin Anas ni dia pernah pergi buat haji. Dia pergi buat haji, sampai di Mekah, selesai dah semua urusan haji tu, dia nak tahlul, nak cukur rambut. Okay. Bila mana nak cukur rambut, dia pergi satu tempat, kedai gunting rambut. Okay. Kebetulan tukang gunting rambut tu murid kepada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ni tabi'in. Dia punya keturunan tu bersambung dengan Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Atha bin Abi Rabah ni orang kulit hitam, dan dia juga murid kepada Aisyah radhiyallahu anha, murid kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia bila mana musim haji, kerajaan pada waktu tu ataupun khalifah pada waktu tu akan angkat dia sebagai mufti musim haji. Mufti musim haji. Dan dia ni jenis orang kata apa, low profile, tapi dia sangat digeruni oleh khalifah pada waktu tu. Atha bin Abi Rabah ni kulit hitam, dan dia ni ada 6 kecacatan pada badan dia. Dan ada riwayat mengatakan dia ni tempang. Dia ni bukan orang yang berjalan lurus, tak. Okay. Dan dia ni walaupun dia alim, dia anak murid kepada sahabat, anak murid kepada isteri Nabi, kuliah dia tak lebih pada 10 orang. Tak lebih pada 10 orang. Kuliah saya ni ramai pada Atha lagi. Okay. Sebab apa? Sebab Atha ni dia tak semak mana, jadi orang tak berminat lagi. Dia ada perangai lagu tu dulu. Ustaz tak apa semak mana, tak apa nak pergi. Dia nak pergi hak yang ustaz semak-semak sikit, ramai sikit lagi. Okay. Atha ni alim tapi kurang lagi. Dia guru dia hebat-hebat. Okay. Cuma salah seorang yang pergi tu ialah tukang gunting tu lah. Dan Imam Malik ni dia tak tahu itu ialah tukang gunting tu anak murid pada Atha. Cuma saya nak sebut dia belajar daripada anak murid Atha bin Abi Rabah, tukang gunting tu. Bila mana Imam Malik selesai nak tahlul, maka tukang gunting tu pun panggil lah, ataupun dia tawarkan, kamu sudah buat urusan haji, mari cukur rambut di kedai aku. Okay. Bila mana Imam Malik duduk atas kursi nak cukur rambut tu, maka kata tukang gunting tu, kedudukan yang terbaik sekali bila mana nak bertahallul ni ialah dengan menghadap kiblat. Pertama dia belajar daripada tukang gunting tu, menghadap kiblat. Jadi kursi tu dia alihkan menghadap kiblat. Okay. Lepas tu dia kata, aku sebagai orang yang akan gunting rambut, aku akan cukur bermula belah kanan dulu. Sebab dalam hadis Nabi sikat rambut belah kanan, Nabi buat apa-apa pun belah kanan. Nabi yuhibbut tayammun. Jadi dalam hati Imam Malik ni, sedap jugalah. Tak padan dengan tukar gunting. Tukar gunting tu tak sedar, kawan tu pun hebat juga. Itu Imam Malik. Imam Malik tu pun tak tahu kawan ni pun orang hebat juga, belajar dengan tabi'in. Okay. Jadi dia kata, aku akan gunting rambut kamu bermula daripada belah kanan.
ataupun cukur rambut kamu bermula belah kanan. Dia pun cukur. Imam Malik tu diam je duduk atas kursi. Tak sebut apa-apa. Dia tegur Imam Malik, kamu orang yang baru habis buat ibadah, berzikirlah pada Allah Ta'ala, berdoa supaya Allah Ta'ala ampuni. Apa benda diam je dia tadi. Okay, dia tegur. Dia tegur tu orang yang buat mazhab, bukan kecil-kecil punya orang. Tapi Imam Malik okey lah, dia orang yang ada akhlak juga. Okay. Bila mana dia cukur rambut habis, Imam Malik pun duduk berzikir, duduk berdoa apa-apa semua. Selesai cukur rambut, Imam Malik nak bayar upah tahallul. Maka kata dia ni, murid Atha bin Abi Rabah, aku tidak akan ambil upah daripada orang yang sedang beribadah. Sebab tahallul pun ibadah. Kalau ada ramai tukar gunting macam ni, free kita pergi buat haji dengan umrah. Tapi ramai je ni ambil duit daripada tak ambil duit. Dia kata aku tak akan ambil duit daripada orang yang baru selesai buat ibadah. Aku nak ambil, nak tumpang juga pahala di atas ibadah dia. Okay. Lepas pada tu Imam Malik pun berlalu pergi. Dia panggil Imam Malik. Dia kata, wahai fulan, kamu baru sudah tahallul, doa pada Allah Ta'ala supaya haji kamu diterima. Duduk dulu atas kursi ni, doa. Dia tetap baca ke ayat Quran Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail selesai buat Kaabah, apa yang dia doa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail selesai buat Kaabah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan, terima amalan kami, sesungguhnya kamu Maha mendengar doa. Kamu baru sudah buat ibadah, kamu jangan rasa confirm dah diterima. Doa dulu. Dia punya tegur tu tinggi jugalah level dia. Lepas tu Imam Malik tanya, kamu ajar aku banyak sepanjang duk tahallul ni, kamu belajar dengan siapa? Maka kata tukang gunting tu, aku belajar dengan Atha bin Abi Rabah. Maka kata Imam Malik, Atha orang yang paling alim yang ada di Mekah ni. Tapi Imam Malik tak kenal lah dia tu siapa pada tukang gunting. Tak ada lah dia kata, kamu tahu tak yang kamu gunting rambut ni siapa? Akulah, yang awak duk panggil Imam Darul Hijrah tu, aku tu. Dia tak sebut pun. Sebab dia nak menumpang juga ilmu kawan tu. Okay. Cuma nak beritahu dia belajar daripada orang yang kebanyakan, daripada orang-orang biasa. Ni dia belajar banyak benda. Dia kata aku belajar 5-6 sunnah sepanjang aku duk gunting rambut tu, 5 ke 6 sunnah. Aku belajar daripada tukang gunting rambut yang berguru daripada Atha bin Abi Rabah. Cuma nak beritahu pada kita, nak belajar dengan orang kebanyakan tak ada masalah. Yang penting dia boleh sebut yang betul, tak apa. Tapi kalau dia tu tukang gunting, dia duk sebut ilmu yang pelik-pelik, kita tak ambil lah juga. Dia duk kata semayang ni tak penting sebab Quran kata fawailul lil musallin. Ada satu takat baru kena semayang. Kita tak ambil lah ilmu tu. Kita kata semayang ni penting. Fawailul lil musallin dalam Quran tu bukan maksudnya semua orang solat tu neraka wail. Orang-orang yang ada kesilapan dalam solat dia, itu yang dimaksudkan. Ataupun orang yang tidak peduli sangat, orang yang acuh tak acuh dengan solat dia. Cuma nak beritahu kepada kita, itu benda kita belajar. Dan Imam Malik selesai tu dia sebut, riwayat sebut jazakallahu khairan. Dia sebut juga kepada tukang gunting tu, sebab dia sudah ajarkan kepada Imam Malik tu ilmu. Cuma nak beritahu pada kita nilai perkataan tu dan juga pembelajaran yang diambil. Pembelajaran yang diambil daripada orang-orang kebanyakan. Orang tolong kita, orang alimkan kita, daripada kita jahil sehingga orang alimkan kita. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Sama juga keadaan yang berlaku kepada Imam Ibnu Hazim Al-Andalus. Kalau saya tak silap lah, sama ada Ibnu Hazim ataupun Ibnul Qayyim cerita ni. Ibnu Hazim ni tokoh hebat. Dia berguru dengan Daud Az-Zahiri, dan dia telah tulis satu kitab Al-Muhalla. Dan dia ni memang bermazhab Zahiri lah, mazhab fiqh dia mazhab Zahiri. Okay. Cuma saya nak beritahu dia ni sebelum dia jadi orang alim, dia ni ada kata apa? Ada sikap yang macam orang-orang muda lain lah, tak berapa minat sangat nak belajar ni, duk berasa muda lagi. Jadi satu hari tu dia mari ke masjid subuh, dia mari masjid Ibnu Hazim. Titik mula nak berubah jadi orang alim, jadi orang yang belajar. Dia mari ke masjid waktu subuh, orang azan dia pun duduk dalam masjid. Tiba-tiba ada seorang orang tua tegur dia.
Solatlah bila mana orang sudah azan, solat 2 rakaat. Nabi sebut dalam hadis, siapa-siapa yang solat 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dia masa tu dia muda, dia tak tahu apa-apa. Dia pun dengar tu pun dia pun solat. Ibnu Hazm Al-Andalus, bila mana dia solat 2 rakaat, solat sunat sebelum subuh, lepas tu solat subuh berjemaah, lepas solat subuh tu dia mari satu fikiran. Dia kata kalau sebelum ada pahala, selepas tak ada pahala. Sebab dia jahil waktu tu. Dia akad takbir, pok cik yang sama tegur dia. Lepas subuh tak ada semayang. Dia jadi pening. Dia kata sekejap ada, sekejap tak ada. Lepas pada tu dia terdetik, aku kena pergi belajar nak faham ibadah ni. Aku kena pergi belajar nak faham ibadah. Bila mana dia dah jadi orang alim, tu, dia sebut kepada anak murid dia, antara pahala besar yang disebabkan aku belajar ni, orang yang paling dapat pahala besar ialah orang tua yang telah menegur aku solat sunat dulu. Kerana dia tegur aku mula-mula tu, aku jadi nak belajar ilmu sebenarnya. Aku jadi nak belajar ilmu. Jadi itu benda-benda yang kita boleh tengok. Dan dia kata aku sangat bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan dia tegur aku. Dan pada mulanya aku ni pening, sekejap boleh buat ibadah ni, sekejap tak boleh buat. Tapi kerana dia tegur seperti itulah, aku berusaha nak faham ibadah tu. Jadi nak beritahu kepada kita, ucapan jazakallahu khairan tu besar nilai dia. Bukan benda yang kecil. Kita ambil satu lagi sunnah bila mana Nabi buat satu perkara, apa dia sunnah yang kedua. Dalam risalah ni dia sebut, sunnah pertama tadi sebut jazakallahu khairan. Yang kedua, mengulangi 3 kali bagi sesuatu yang penting bila disampaikan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan litu'qala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengulang setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sebanyak 3 kali agar dapat difahami. Ini antara sunnah yang Nabi tunjukkan dan sunnah mudah. Nabi bila mana bercakap, dalam riwayat lain, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni bila mana bercakap kalimatan, kata Aisyah, satu kalimah demi satu kalimah. Nabi ni kalau dia keluarkan perkataan, orang dengar jelas, fasih. Bahasa Nabi tu fasih. Sebab tu Nabi sebutlah hadis, ana afsahun nas bi lughatid dad. Akulah orang paling fasih dengan bahasa dad. Bahasa dad ni lah bahasa Arab. Nama lain bagi bahasa Arab ialah bahasa dad. Sebab dalam huruf Arab ni dia ada satu huruf dad yang tidak ada dalam bahasa-bahasa lain. Huruf paling sukar lah nak sebut. Sebab tu kita orang Melayu ni nak bagi betul waladhdallin tu bukan senang lah. Sebab huruf tu dia susah nak sebut. Bahkan orang Arab sendiri pun tidak tepat, exactly tak tepat. Lebih kurang 90%, 80%. Nak betul-betul tepat macam Nabi sebut tu susah lah. Cuma nak beritahu pada kita, Nabi ni kalau bercakap fasih, bahasa Nabi mudah. Nabi tak akan bercakap dengan bahasa yang payah. Dan yang kedua, Nabi ni bila mana Nabi bercakap, Nabi meraihkan kefahaman orang yang Nabi nak bercakap. Sebab tu dalam hadis ni sebut, Nabi kalau bercakap satu perkara, Nabi ulang sampai 3 kali, terutama perkara-perkara penting. Nak beritahu pada kita, Nabi ni dia mudahkan orang dengar satu-satu ilmu pada dia. Sebab tu sahabat Nabi boleh hafal hadis Nabi. Nabi ni kalau bercakap tak terlalu laju dan juga tak terlalu lambat. Jelas, perkataan Nabi jelas. Dia tak bolok. Orang Terengganu panggil bolok. Bolok ni apa benda lah sini. Bolok ni cakap laju sangat. Kalut lah. Kalut. Kecoh sikit. Maknanya dengar tu sebiji. Orang boleh faham. Orang boleh ambil point dengan cepat. Dan Nabi SAW, bila mana Nabi beri satu-satu ajaran, Nabi tak akan beri lebih daripada 5. Kalau tengok dalam hadis Nabi ni, kalau Nabi nak beri satu-satu benda, Nabi tak akan beri lebih pada 5. Kebanyakan hadis Nabi akan beri 3, 4, 5. Paling banyak hadis dia akan sebut 3. Nabi bila mana nak cerita tanda-tanda orang yang dapat rasa kemanisan iman, Nabi akan sebut 3. Bila mana seseorang tu nak rasa kemanisan iman, buat 3 perkara ni.
an yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasul yang paling dia sayang melebihi segala-galanya. Kemudian poin kedua, poin ketiga, Nabi kalau mengajar, Nabi tak akan beri sampai 10 poin, sebab Nabi tahu bukan orang boleh ingat semua dalam satu majlis. Bagi 3 je. Bagi 3 tu otak kita boleh tangkap lagi. Lebih pada tu orang akan lost lah. Orang tak akan boleh fokus lah. Itu cara Nabi. Dan Nabi bila mana Nabi mengajarkan, Nabi meraihkan orang-orang yang mendengar. Sebab tu kau tengok dalam satu hadis macam saya sebut tadi lah. Yang kedua tadi, poin kedua tadi, Nabi meraihkan orang. Sebab tu ada satu hadis, kabilah daripada Huzail. Huzail ni satu kawasan yang jauh. Huzail ni dia sempadan antara Arab Saudi dengan Yaman hari ni. Kabilah tu duduk situ. Dan Huzail ni adalah satu kabilah yang paling pandai memanah. Kabilah Huzail ni kalau dia panah mesti tepat. Dan keturunan dia orang tu pun memang pandai memanah. Sebab tu kalau tengok hari ni unit penembak tepat dalam kerajaan Saudi, askar dia kebanyakan mari pada kabilah ni. Dia bawa kepakaran keturunan tu. Yang jadi sniper pun semua ni, semua kabilah Al-Huzail. Kita tengok kapten dia ke, sarjan dia ke, Al-Huzaili belakang. Daripada dulu-dulu lagi, manah pun tepat, dan dia orang menembak pun tepat. Dia orang ada fokus. Okay. Dia orang mari jauh ke Madinah, mari tanya Nabi satu soalan. Soalan dia orang ialah berkenaan dengan elok ke tak kita ni berpuasa dalam keadaan musafir, khususnya puasa Ramadan. Kita musafir lebih pada 2 marhalah lah. Elok tak puasa? Mari jauh-jauh 1000 kilometer nak tanya soalan tu. Satu soalan yang saya tanya. Okay. Cuma dia orang ni, bahasa dia orang, logat dia orang tak sama dengan logat orang Madinah, lain sikit. Mari-mari duduklah majlis Nabi tanya Nabi satu soalan. Hal min ambir amsiyam fi am safar. Sahabat semua tercengang. Tuan-tuan dengar, hal min ambir amsiyam fi am safar. Huruf mim je banyak dengar. Hal min ambir amsiyam fi am safar. Soalan tu ataupun gaya percakapan lagu tu orang Madinah tak pernah dengar. Itu bukan logat orang Madinah. Nabi jawab, Nabi kata laisa min ambir amsiyam fi am safar. Sahabat lagi tercengang. Nabi jawab ikut logat dia juga. Apa soalan dia tu? Soalan dia kalau ikut bahasa Arab standard, hal minal birri as-siyam fi safar. Adakah daripada kebaikan kita berpuasa dalam keadaan musafir? Itu bahasa Arab standard. Tapi mari geng ni hal min ambir amsiyam fi am safar. Lain terus daripada yang standard punya tu. Tapi Nabi jawab dengan logat dia orang juga. Nabi jawab laisa min ambir amsiyam fi am safar. Ataupun bahasa standardnya laisa minal birri as-siyam fi safar. Bukan daripada kebaikan orang yang berpuasa dalam keadaan musafir. Nabi beritahu pada kita, bila mana seseorang tu musafir, dia tidak digalakkan berpuasa. Dia ambillah rukhsah untuk dia tidak berpuasa. Nabi jawab. Dan sebahagian riwayat kata Umar Al-Khattab tanya, ya Rasulullah, logat apa kamu jawab? Nabi jawab dengan bahasa mudah. Nabi kata, umirtu an ukhatiban nas biqadri uqulihim. Aku diutuskan untuk bercakap dengan satu orang ataupun satu kumpulan manusia ni dengan kadar akal mereka. Aku tak akan bercakap benda yang level tinggi sangat dengan kadar akal orang ni, dan aku tak akan bercakap juga dengan satu benda yang terlalu rendah pada orang yang dah agak dewasa sikit. Cuma saya ni mari duduk di utara, duduk bercakap Terengganu lagi, payah lagi lah. Tapi Terengganu kita kurang pekat dah sikit. Okay, duduk sini ni, okay, boleh faham lagi, kategori boleh faham. Okay. Kalau kita nak bercakap hak yang memang tak boleh faham tu memang boleh pun. Okay. Tuan-tuan kena tahu di Terengganu ni dia ada satu logat orang Hulu Kuala Berang, yang mana orang Terengganu sendiri tak boleh faham logat tu. Saya sendiri orang Terengganu tak faham semua perkataan. Tuan-tuan pergi Kuala Berang, apa bahasa pun saya tak tahu. Tak pernah dengar. Kadang-kadang terlalu, kalau belah utara ni orang kata yang pekat, baling apa semua yang pekat. Saya rasa lebih kurang lah tu, lebih kurang.
Tapi dia taklah bunyi ketat sangat. Tapi tuan-tuan boleh carilah, tengok dalam YouTube. Dia punya lorak ulu Kuala Berang ni. Memang kalau pergi pasar minggu, pasar tani dia apa semua, kita tak faham apa benda yang dia beritahu. Kita tanya harga apa benda dia royak pun kita tak kerti. Orang-orang tua, tapi orang-orang muda sana kurang dah. Orang-orang yang tua dalam tu masih lagi duk bercakap dengan macam tu. Okay, cuma nak beritahunya, sepatutnya seseorang tu dia bercakap dengan kadar akal keperluan manusia. Dia kena raikan benda tu. Maknanya bercakap mudahkan bahasa kita bila mana kita bercakap. Sebab tu bila mana orang mari, kita orang-orang luar mari, sebahagian orang kan, orang-orang luar mari, dia nak bercakap dengan lorak orang luar tu, sebahagian orang yang ramah. Contoh saya orang Terengganu, kita jumpa dengan 2-3 orang, dia try nak bercakap Terengganu kat orang kita. Dia ada usaha nak suruh kita faham bahasa dia. Bagus tu, itu sunnah Nabi. Sebahagian orang, dia ni koyak, kedah-kedah situ, so dia cakap Terengganu lah. Okay. Ada sebahagian orang dia rasa gitu. Ataupun sebahagian orang Terengganu, orang KL mari negeri dia, dia nak cakap KL, padahal uduh benar orang Terengganu cakap KL ni. Okay. Salah benar. Nyamuk jadi nyamak dah. Okay. Kerana nak cakap KL punya pasal. Tapi usaha nak suruh orang faham tu, itu daripada sunnah Nabi. Nak suruh orang faham. Bahasa kita nak suruh orang faham. Nak suruh orang dapat cerna apa yang tersampaikan. Cuma nak beritahu kepada kita, antara sunnah Nabi juga ialah Nabi berkomunikasi dengan orang, Nabi mudahkan bahasa. Level bahasa tu Nabi mudahkan. Kita duk perasan sunnah Nabi ni hak yang jenis berzikir, pegang tasbih, ya tak. Sunnah Nabi ni kadang-kadang benda seperti ni. Dan ini lebih banyak yang akan kita temui dalam hidup kita berbanding yang jenis ritual ibadah ni. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perbahasan pada pagi ini. Semoga kita dapat, orang kata apa, manfaat daripada hadis-hadis Nabi ni. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita daripada golongan yang naddarallahu mra'an, Allah Ta'ala cerahkan wajah kita dengan sebab kita dengar hadis Nabi dan kita sampaikan kepada orang. Jadi kita cover 2 amalan sunnah pada pagi ni. Yang pertama, jazakallahu khairan. Orang buat baik kita sebut jazakallahu khairan. Dalam tulisan pun tuan-tuan boleh amalkan. Orang hantar WhatsApp kita balas jazakallahu khairan. Nak tulis penuh ke, nak tulis singkatan ke, JZKK, okey dah sebenarnya. Orang boleh faham dah pun. Dia taklah perlu kena tulis apa komplit apa semua. Tapi adalah setengah-setengah orang yang dia agak detail sikit, dia nak tulis habis. Cuma nak beritahu sebutan yang orang faham. Macam isu dululah Askom apa semua tu lah. Okay. Yang sampai kata benda tu daripada Yahudi. Saya sendiri pernah tanya Yahudi kata tak ada pun jawapan tu. Sebab kita duduk di Jordan ni dekat dengan Israel. Pernahlah jumpa individu Yahudi tanya. Sebab dulu kau orang duk saya bawa WhatsApp, orang duk saya bawa mesej, Akom ni bahasa Yahudi. Dia tanya, tak ada. Tidak ada Askom ni. Orang Yahudi kalau nak beri salam dia shalom, itu bahasa dia. Tak ada Askom tak ada. Yang lebih dahsyat lagi Pokemon. Saya seorang Yahudi, waktu lagi tak ada. Yahudi tak pernah tahu benda-benda tu. Cuma kita ni punya pelik, tak tahu mai pada mana ilmu duk sebar yang benda tu. Tak salah nak pakai Askom ke Akom ke ikut. Yang penting orang tahu kita sedang beri salam pada orang yang kita hantar mesej tu. Dan kita nak balas wassalam ke apa semua. Okey. Poin dia ialah orang faham. Dia tak syarat pun. Time bercakap ni kena sebut assalamualaikum lah. Jangan time bercakap ni akum juga, askum juga. Time bercakap ni assalamualaikum. Time tulis apa, nak ringkaskan pun. Okey. Jadi itu sunnah pertama. Dan yang kedua, mudahkan bahasa ataupun ulangi perkataan untuk orang faham. Okay. Jadi saya rasa setakat itu sajalah kita punya perkongsian pada pagi waktu subuh ni. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.